Iman kita semakin hari semakin Allah uji dengan digoncang akan iman kita. Kalau tidak ada iman yang kuat, dia akan terkeluar. Berapa ramai yang akan akhirnya menjadi sesat dengan sebab ujian kerana tidak menjaga dirinya dengan Allah Ta'ala, menyebabkan dirinya termasuk di dalam golongan yang fasik. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mempelajari akan ilmu-ilmu agama Allah. Moga-moga dengan pengajian ini Allah membukakan kefahaman kepada kita. Maka dengan kefahaman itulah menghasilkan buah-buah keredaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keredaan itulah terlebih lagi reda Allah ke atas kita, sehinggalah moga-moga Allah menempatkan kita ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sekali saya mengucapkan jutaan, ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu media Al-Kahfi Production, kerjasama dengan Online Majlis Ilmu. Begitu juga dengan page kita yang dikendalikan oleh Ustaz Burhan. Jadi kita buat sesi ceramah online pada malam ini, yang kita membawa tajuknya iaitu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, baik. Tidak lupa juga kepada para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz ataupun ustazah yang hadir melalui alam maya ini, menonton melalui live dan sebagainya. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya.
Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Ujian juga dinamakan ia juga dengan nama bala. Ujian, bala, musibah, lebih kuranglah. Bala itu sendiri maknanya, kata ulama, kullu makruhin yahullu bil insan, iaitu setiap sesuatu perkara yang nampaknya buruk melalui yang tertimpa ke atas insan, yakni manusia. Sesuatu yang buruk tertimpa ke atas manusia. Bala ni ulama membahagikannya kepada dua keadaan. Ada bala yang membawa kepada kebaikan, ada juga bala yang membawa kepada keburukan. Bala, pertama sekali kita nak faham, bala tu zahirnya memang buruk. Mana pandangan dari sudut mata kasarnya, bala ni sesuatu benda yang nampak tak elok berlaku ke atas manusia. Sama ada, tak kira lah, dalam bentuk penyakit, bencana alam, ataupun tak kira lah apa-apa yang tertimpa ke atas kita, yang kita rasa sedih, takut dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai bala. Tetapi walaupun pada zahirnya bala tu nampak buruk pada mata kasar kita, tetapi kadang-kadang bala tu di sebaliknya itu ada nikmat ataupun ada kebaikan. Yang ni yang disebut oleh ulama bala yang membawa kepada kebaikan. Tapi dalam masa yang sama juga, ada juga bala yang zahirnya memang kita nampak buruk tadi, tetapi secara hakikat dalamnya pun memang buruk juga. Itu bala yang membawa kepada keburukan. Jadi bala ni terbahagi dua, bala yang mendatangkan kebaikan dan bala yang mendatangkan keburukan. Sebagaimana bala yang mendatangkan kebaikan, contohnya seperti mana kita boleh tengok di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ma asabal mu'mina syaukatun fama fauqaha ta'ni illa kana kafaratan lahu, atau kama qala rawahu Imam Ahmad. Mafhum hadis. Ma asabal mu'mina syaukatun, tidaklah seorang mukmin itu tertusuk duri, fama fauqaha, atau lebih dari itu, illa ta'ni illa kana kafaratan lahu, melainkan hal itu menjadi penghapus dosa baginya. Maksudnya pada hadis ini Nabi kata, taklah seorang mukmin itu bila dia kaki dia atau tak kiralah tangan ke apa tertusuk dengan duri. Tertusuk duri ni musibah lah atau bala lah. Sebab dia suatu benda yang buruk tertimpa ke atas manusia, tertusuk duri. Tapi terkenanya atas orang beriman. Maka kata Nabi, tertusuk duri sakitnya itu, atau kata Nabi fama fauqaha, atau lebih daripada itu, lebih daripada tertusuk duri, sakit covid ke apa ke, tak kira lah, ujian-ujian yang lebih besar. Maka kata Nabi, takni illa kana kafaratan lahu, melainkan perkara itu terjadi kerana kafaratan lahu, menjadi penghapus dosa baginya, kafarah kepadanya. Mungkin sebab kita ada dosa, maka Allah berikan bala atau ujian tadi dengan tujuan bala dan ujian tadi menyebabkan dosa kita terangkat, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan tadi, bala yang mendatangkan kebaikan. Seperti mana juga kita boleh rujuk di dalam suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-26 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ay yaqriba mathala ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, innallaha la yastahyi ay yaqriba mathala, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja. Perbandingan di sini maknanya apa-apa perumpamaan ataupun dalam bentuk ujian, musibah ataupun bala. Allah tak malu buat apa saja. Bentuk ujian, bentuk bala atau bentuk musibah, apa saja. Ma ba'udatan fama fawqaha.
Katanya seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Allah memberikan misal contoh seperti nyamuk. Allah buat nyamuk ni dengan sebab nyamuk yang kecil halus ni boleh mendatangkan pelbagai ujian, antara penyakit lah, penyakit apa nama, bukan Aedes lah, nyamuk Aedes kan, penyakit dan sebagainya. Padahal datang daripada satu makhluk yang kecil halus je. Malah bukan sakat nyamuk, Nabi kata Allah kata fama fauqaha, yang lebih daripada itu lagi. Contoh macam yang sekarang ada kan, COVID, coronavirus ni, terlampau halus kecil, lebih halus daripada nyamuk. Nyamuk dan lagi kita nampak dengan mata, jauh tak nampak lah, tapi kalau dekat kita nampak, dan lagi kita tampak dia kan. Tapi main dengan corona tak payah kata jauh, dekat pun tak nampak dah, dekat pun tak nampak. Kita tak tahu mana dia duduk mana. Tahu-tahu ada datang simptom dah, kemudian dah cek swab positif. Jadi Allah hantar makhluk-makhluknya yang seperti ini kan, sebagai ujian kepada kita. Termasuklah orang beriman dan juga orang yang kafir. Maka kata Allah, fa ammal ladzina amanu, kemudian iaitu kalau orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka mereka akan mengetahui bahawa sesungguhnya perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Kalau orang yang beriman, bila ditimpakan ujian, sebesar mana pun ujian atau sekecil mana pun ujian, mereka akan melihat ujian itu datangnya daripada Allah. Dengan kata lain, mereka melihat Allah yang mendatangkan ujian, bukan nampak ujian semata-mata. Mereka tidak melihat ujian itu semata-mata. Kalau kita melihat ujian semata-mata, kita akan terasa beratnya ujian, kita akan rasa terseksa, akan rasa susah, resah dan gelisah. Tapi bila kita memandang Allah lah yang memberikan ujian, Allah lah yang mendatangkan ujian, maka ujian yang berat akan menjadi ringan di hati kita. Kita hilang rasa resah gelisah, malah akan terdidik hati ini menjadi nafsu mutmainnah, yakni nafsu yang tenang, menjadi ketenangan pada hati walau sebesar mana pun ujian yang mendatang. Nama pun ujian. Ujian ni bahasa Inggeris dia, kita kata test. Nak test je, Allah nak test kita je, nak tengok tara mana sangat kita yakin pada dia, bergantung dengan dia, berharap dengan dia. Sebagai tes ujian je, nak tengok saja kan. Kalau kita lulus dengan tes tu, dengan ujian tu, mana kita berjaya lah. Tapi kalau kita gagal dengan tes tu, dengan ujian tu, habis. Maknanya kita jauh. Sebab itulah di mana dalam ayat ni lagi Allah sebut, wa ammal ladzina kafaru, dan kalau pula orang-orang kafir, fayakuluna, mereka akan berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Kan? Madza aradallahu bihadza mathala, dia mempertikaikan kenapa Allah buat semua benda ni, kenapa Allah jadikan ujian seperti ini, kenapa Allah susah kita gini, kenapa. Dia lupa bahawa diri dia tu hamba, diri dia tu Allah yang cipta. Padahal Allah bagi dia nikmat begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau hendak menghitung nikmat yang Allah beri kepada kamu, la tuhsuha, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya. Terlampau banyak nikmat Allah bagi kepada kita. Daripada dulu nikmat sihat berapa lama, kan? Nikmat bebas hidup berjalan ke sana sini berapa lama. Cuma Allah uji kita sedikit masa saja. Kita bebas berjalan dulu berapa puluh tahun. Allah uji kita tak boleh nak berjalan ni baru kat 2 tahun lebih, kat masuk 3 tahun. Nak banding dengan yang dulu lebih banyak. Allah bagi kita sihat berapa puluh tahun. Allah uji kita sakit hari ni baru berapa tahun, baru berapa lama je. Jadi kalau kita memandang semata-mata kepada ujian yang berat itu, semakin berat kita rasa. Tapi kalau kita memandang kepada Allah, ujian yang berat akan menjadi ringan. Maka janganlah jadi seperti orang kafir yang disebut di dalam suratul Baqarah ini.
Mereka mempertikai. Maza aradallahu bihadza masalah. Tikai Allah. Kenapa Allah buat semua ni? Dan kenapa? Apa Allah? Dia Tuhan. Sekati Allah lah. Nak buat apa pun. Allah nak hantar COVID ke, Allah nak hantar COVID ke, apa ke, tak kira lah apa nama sekalipun. Allah nak buat mati bergelimpangan. Di Aceh dulu tsunami. Allah hantar air bergelimpangan mayat. Allah hantar di Sulawesi gempa bumi yang bawah naik ke atas. Allah hantar puting beliung macam-macam dekat negara-negara dan sebagainya. Itu semua hak Allah, kerana kita adalah milik Allah. Siapa kita untuk mempertikaikan apa saja yang telah diputuskan oleh Allah SWT. Sebab itu namanya ujian. Kalau kita memandang ini adalah ujian daripada Allah, kita nampak Allah, maka kita tidak akan mempertikaikan, kerana kita kenal siapa Allah dan siapa kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya dia kenal dia sebagai hamba, faqad arafa rabbahu, barulah dia kenal Tuhannya sebagai pemilik kepada dia. Kita ni milik Allah. Kemudian Allah jawab bila dipertikaikan oleh orang kafir tersebut, maka Allah jawab pada ayat ini, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Aku jadikan ujian, perumpamaan, perbandingan, bala, musibah dan sebagainya, kata Allah, kerana yudillu bihi katsira, kerana aku nak jadikan ramai orang jadi sesat dengan sebab ujian ini. Wa yahdi bihi katsira, dan dalam masa yang sama aku jadikan ujian ini kerana aku nak memberikan petunjuk kepada ramai orang dengan sebab ujian ini. Maka dengan sebab ujian ini, dengan sebab bala ini, ada orang menjadi yudilli, menjadi sesat. Ada orang mendapat yahdihi, maka dia dapat apa bernama petunjuk. Ada orang dapat jadi sesat, ada orang dapat petunjuk. Sebab itulah ulama membahagikan bahawa bala itu ada yang mendatangkan keburukan, yakni dengan bala tadi, dengan ujian tadi dia menjadi sesat. Maka ada juga bala yang mendatangkan kebaikan. Dengan bala itu, dengan ujian itu, maka bertambah keimanannya kerana dia mendapat petunjuk daripada ujian tersebut. Jadi tergantung ke atas hati, betapa bersih dan sucinya hati kita. Macam apa yang tertimpa kepada kita hari ini, COVID, Corona, PKP, lockdown, kerja tak ada dan sebagainya, kesempitan hidup dan sebagainya. Kalau kita memandangnya dengan mata hati yang penuh iman dan takwa, kita nampak ini adalah ujian daripada Allah semata-mata. Allah nak test kita. Allah nak tengok dengan siapa kita bergantung, dengan siapa kita berharap. Maka kita akan lulus ujian. Kita akan rasa tenang dengan ujian ini. Kita tak serabut kepala, kita sabar dalam menghadapinya. Tetapi kalau kita tidak memandang Allah, hati ni kotor, hati ni hitam, tak ada Allah dalam hatinya, maka yang dia nampak susahnya berlipat-lipat kali ganda. Bertindih-tindih bala ni. Bala yang lebih besar bila hati ini tidak redha atas ketentuan Allah. Itu bala yang lebih teruk. Maka inilah orang yang sebenarnya bala di atas bala. Dia tertimpa. Patutnya dengan bala tadi dia semakin dekat dengan Allah, semakin tunduk. Ya Allah, Engkau hantarkan musibah ini sebagai teguran pada aku. Patut dia nampak gitu tak? Lagi dia nampak musibah, lagi dia serabut kepala, lagi hilang pula keyakinan pada Allah. Rasa macam hidup ni dah tak boleh nak buat apa dah lah, kali bunuh diri. Hilang pedoman, hilang pertimbangan. Dia ingat nyawa yang dia ada hari ni dia boleh beli dekat Tesco. Nyawa ni kurniaan daripada Allah. Allah beri pada dia dengan senang-senang semena-mena. Dia nak membunuh dirinya. Ni kerana apa? Kerana dia tidak memandang kepada Allah. Inilah punca iaitu kejahilan akan pengenalan makrifah kita kepada Allah SWT. Sebab itulah pada ayat yang ini, di hujung ayat Allah menyebut wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan taklah aku jadikan sesat. Ayat ni kalau kita tengok kedudukan dia, wa ma yudillu bihi, itu adalah perkataan nafi, kerana dia ada perkataan tidak. Dan tidaklah aku jadikan sesat, Allah kata. Illa datang istisna, yakni maknanya melainkan. Melainkan ini nak membawa kepada isbat. Isbat ni ketetapan. Melainkan orang-orang yang fasik. Maka kata ulama, al-isbatu ba'dan nafi liifadati hasyrin. Apabila perkataan isbat ketetapan dia datang selepas perkataan nafi,
Dalam kata lain, perkataan itu bentuk ayatnya nafi dulu, kemudian baru isbat, maka perkataan itu nak menunjukkan hasrin, yakni pengkhususan, nak menunjukkan khusus. Maknanya bila Allah kata wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan taklah aku jadikan sesat melainkan orang yang fasik, artinya hanya orang fasik saja yang akan jadi sesat dengan sebab datangnya ujian, dengan sebab datangnya bala. Jadi untuk supaya kita selamat daripada menjadi sesat dengan sebab ujian yang Allah timpakan ke atas kita, Allah turunkan bala ke atas kita, maka kita kena memastikan bahawa diri kita jangan termasuk dalam golongan yang dikatakan fasik. Apa tu fasik? Fasik ni ialah orang yang membuat dosa besar walaupun sekali dengan tidak bertaubat. Itu fasik. Dan makna fasik juga ialah orang yang melakukan dosa kecil tetapi secara berterusan tanpa rasa bersalah. Buat tak kisah, buat selamba dia. Nah, hari ini keadaan zaman kita hari ini di akhir zaman, dosa-dosa itu sudah nampak tidak berdosa. Bagi contoh, orang perempuan pakai baju lengan pendek, nampak lengan ni. Nah, dia takkan dia tak tahu yang ni aurat, tutup sampai ke sini sepatutnya. Tak, pakai baju lengan pendek dia nampak ni. Walaupun dia pakai baju bukannya seksi ke apa, tapi baju lengan pendek nampak lengan, dikira mendedah aurat juga. Tapi hari ini dah jadi normal, dah jadi kebiasaan pada masyarakat. Inilah yang dikatakan dosa yang sudah tidak nampak berdosa. Maka inilah sebenarnya bala yang sebenarnya yang tertimpa. Maka orang yang seperti ini dikhawatiri akan masuk dalam kumpulan yang dinamakan fasik. Dan dinamakan fasik juga ialah orang yang meninggalkan ilmu pengajian. Orang yang dalam keadaan jahil, dia tak belajar, tak mengaji, tidak memahami tentang hukum-hukum Allah, mengaji ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf, maka menyebabkan dia berada dalam kejahilan. Dan kejahilan itulah yang menyebabkan dia tak kenal Allah, tidak makrifah pada Allah. Malah amal ibadat yang dibuatnya, orang cakap apa? Berlebih kurang, tak jaga dengan betul-betul, hala-bala. Jadi amalannya tak cantik. Malah kadang-kadang takut-takut amalannya langsung tidak diterima oleh Allah. Kemudian akhlaknya pula dari segi tasawufnya buruk, busuk, kotor hati, penuh dengan macam-macam penyakit hati, yakni ada ujub, riak, takabur dan macam-macam. Maka orang inilah yang termasuk di dalam golongan fasik. Kerana Syekh Abdul Samad Al-Palembang menyebutnya dalam kitabnya, iaitu Hidayatus Salikin, bahawa kata Syekh Abdul Samad Al-Palembangi, orang yang meninggalkan pengajian fardu ain, dia tak mengaji ilmu fardu ain, yakni tauhid, fiqh dan tasawuf, maka dikhawatiri saat matinya nanti dia mati dalam keadaan sebagai orang yang fasik, sebagai orang yang fasik. Berarti walaupun mungkin hidup dia dulu dia tak pernah minum air arak ni, walau setitik jua pun tak pernah masuk di dalam mulut dia. Dia tak pernah main judi, tak pernah tikam nombor ekor, makna segala barang-barang maksiat ni dia tak pernah buat. Tapi cuma hidupnya langsung tidak mempedulikan ilmu agama, langsung tak mengaji tauhid, fiqh dan tasawuf, ilmu yang wajib ke atas dia. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Dia tak pedulikan ilmu tersebut. Maka dikhawatiri, kata Syekh Abdul Samad Al-Palembang, dikhawatiri matinya nanti, matinya akan sebagai orang yang fasik, orang yang berdosa. Maka matinya sama taraf dengan mati orang yang berzina, matinya sama taraf dengan mati orang yang minum arak, matinya sama taraf dengan mati orang yang main judi dan sebagainya. Jadi ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Pada zahir kita nampak, yalah, kita nampak dia macam tak jahat. Orang kata dia bukan orang jahat, dia bukan rompak orang, dia bukan mencuri orang, dia cuma tak semayangnya. Tak semayang fasik dah lah, jahat lah tu. Dan dia cuma tak pergi kuliah masjid je, fasik lah tu, jahat lah tu. Maka dengan sebab jahat fasik ni, macam ayat yang kita baca tadi, wa ma yudillu bihi illal fasikin, maka Allah kata aku tak jadikan orang ini sesat melainkan kerana dia fasik. Sebab fasik itulah bila datang ujian, datang bala, dengan sebab kefasikan yang ada dalam hati dia, diri dia, menyebabkan dia jadi sesat daripada jalan yang sebenar.
Kenapa boleh sesat? Sebab jahil, tak mengaji ilmu agama. Akhirnya bila datang ujian, goncang dia dengan ujiannya, maka imannya pecah, imannya retak, hilang keyakinannya pada Allah. Macam mana dia nak yakin pada Allah? Dia tidak mengenal Allah, dia tak belajar tentang untuk mengenal Allah. Maka sebab itulah Allah sebut di dalam suratul Ankabut, ya, suratul Ankabut, laba-laba, surah yang ke-29 ayat 2 dan ayat yang ketiga, daripada 69 ayat pada juzuk yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasibannalladzi ayyutraku ayyakulu amanna, kata Allah. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata amanna, kami beriman. Kami dah beriman, kami dah mengucap 2 kalimah syahadah, kami dah jadi orang Islam kan, kata kebanyakan. Ini banyak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Al-Baqarah ayat 8. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman pada Allah, kami yakin pada hari akhirat, tapi kata Allah wa ma hum bimumin, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Kenapa tak beriman? Wa hum la yuftanun, dalam ayat Al-Ankabut ni tadi. Kerana mereka belum lagi diuji. Belum lagi diuji untuk memastikan benar-benar atau tidak mereka ni sebenar-benar beriman ataupun tidak. Kalau setakat mengucap 2 kalimah syahadah, semua orang boleh mengucap. Kalau setakat mengaku Allah itu Tuhanku, memang kita boleh sebut. Tetapi bila datang ujian, di manakah kalimah Allah sebagai Tuhanku dalam hati kita? Manakah keyakinan kita kepada Allah? Bila datangnya ujian, kita goyang dengan ujian tersebut. Sebab itulah Allah sebut pada ayat yang ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Allah uji dah dulu, sejak zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa alaihi salam. Allah uji dah macam-macam manusia-manusia yang dulu. Dari situ kita boleh lihat, kata Allah, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Maka nyatalah dengan sebab ujian itu, nyatalah apa yang kita dapat lihat, bahawa siapakah sebenar-benarnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dengan sebab ujian baru nampak terang dan jelas siapa yang sungguh-sungguh yakin kepada Allah, istiqamah kepada agama Allah. Dan kata Allah, wala ya'lamannal kadzibin. Dan nyata juga dengan sebab ujian tadi, nyatalah dilihat siapakah sebenarnya orang yang al-kadzibin, yakni orang yang pendusta. Inilah yang termasuk di dalam kata munafik. Mulutnya kata yakin pada Allah, tapi bila diuji Allah, hilang keyakinannya kepada Allah. Maka ujian ini diibaratkan seperti, contohnya seperti air ini, botol air ni. Saya buka penutupnya, kemudian saya goncang air ini. Goncangan yang taklah begitu kuat perlahan menyebabkan air yang berada di atas akan terkeluar. Sebab air ini kedudukannya penuh, maka dia akan keluar. Tetapi bila goncang ni semakin kuat, lama-lama air ni akan setengah yang tinggal, yang ni akan keluar. Akhirnya digoncang lagi kuat, maka yang tinggal hanya sedikit saja di bahagian bawah botol air. Yang lainnya habis semua sudah terkeluar. Kerana apa? Kerana digoncang. Begitu jugalah iman kita. Iman kita semakin hari semakin Allah uji dengan digoncang akan iman kita. Kalau tidak ada iman yang kuat, maka seperti air tadi, dia akan terkeluar. Berapa ramai yang akan akhirnya menjadi sesat dengan sebab ujian, kerana tidak menjaga dirinya dengan Allah Ta'ala, kerana menyebabkan dirinya termasuk di dalam golongan yang fasik. Maka sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka hendaklah kita ni memastikan bahawa diri kita jangan sampai masuk di dalam golongan yang fasik. Kalau kita rasa kita buat satu dosa atau kesalahan, biarlah sekurang-kurang kita ada rasa bersalah. Dengan rasa bersalah itulah kita rasa menyesal. Dengan menyesal itulah kita membawa kepada taubat. Sebab tu kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya, orang yang jahat bukanlah orang yang pernah atau buat dosa. Bukan. Kerana dosa ni biasalah.
menjadi lumrah pada kita manusia, salah dan silap. Itu sebab Allah tunjukkan pada kita, Nabi Adam alaihissalam termakan buah yang dilarang Allah, akhirnya dihantarkan ke bumi. Nak menunjukkan itulah sifat manusia yang bersifat al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu sifatnya adalah tempat silap dan salah, tempat leka, tempat lupa, tempat lalai. Adapun begitu, Allah membuka ruangnya satu lagi, iaitu yang dinamakan sebagai pintu taubat. Allah tahu kita ni sering buat silap, maka Allah buka pintu taubat untuk kita. Maka kita bersegera taubat kepada Allah. Perkataan taubat itu sendiri datang daripada perkataan tabayatubu taubatan, yakni dengan makna taba, maknanya balik, kembali kepada Allah. Kita tersasar jalan, ibarat kereta api yang terkeluar daripada relnya, masuk balik ke dalam rel. Ataupun contoh, kita memandu kenderaan, kita bawa kereta, kita terlajak simpang, tersilap jalan, maka buat U-turn balik, patah balik, masuk balik simpang tersebut. Sebab kita sedar dah kita silap. Jangan bila kita tahu kita dah salah jalan, kita buat terus juga. Manakan nak sampai kepada destinasinya. Kita nak berjalan menuju ke syurga Allah, kita tahu dah jalan yang kita jalani jalan yang salah, jalan yang silap, jalan maksiat, jalan yang dimurkai Allah, jalan kefasikan. Maka kita segera bertaubat, patah balik dan masuk balik jalan ke arah syurga. Patutnya begitu. Ini tidak, bila kita dah sedar bahawa jalan kita tu salah, jalan maksiat, kita terus dengan maksiat tersebut, menjadikan bahawa perjalanan itu tidak akan sampai kepada destinasi syurga yang kita harapkan tadi. Inilah yang disebut sebagai angan-angan. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupannya selepas mati. Wal ajizu man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang yang bodoh adalah orang yang terlalu mengikut hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan kepada Allah, berangan-angan untuk dapat masuk ke syurga Allah, sedangkan jalannya menuju ke arah neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka kita kena, bila kita sedar bahawa kita silap, kembali kepada Allah, betulkan balik. Di kesempatan masa di awal bulan Muharram ini, iaitu bulan yang pertama dalam kalender Islam, sebab itulah dibawa datang ma'al hijrah, artinya beserta dengan hijrah. Hijrah di sini bererti kita untuk mengubah diri kita daripada buruk kepada baik, atau daripada baik kepada yang lebih baik. Supaya kita menanamkan azam dalam diri kita untuk melakukan kebaikan. Tak ada siapa yang bercita-cita nak jadi jahat. Mana ada orang nak jadi jahat? Ya tak? Kalau kita diberi manisan kek dengan tahi, mana ada orang nak pergi ambil tahi? Tak ada. Melainkan orang tu mungkin tak waras dan sebagainya. Tapi selagi mana kewarasan akal, pasti kita tak akan ambil tahi. Kita akan ambil makanan yang elok, yakni kek tadi, makanan yang baik. Semua orang nak berhajatkan kepada kebaikan. Tak ada orang nak berhajatkan kepada kejahatan atau keburukan. Tetapi tergantung atas diri kita sendiri. Kerana kita dah jadi sebati atau seronok kepada barang maksiat, akhirnya kita tak nampak bahawa maksiat itu buruk, dan kita tak nampak bahawa kembali kepada Allah itu elok. Seperti ibarat kata orang, jadilah kita seperti mata lebah, jangan jadi seperti mata lalat. Kerana apa? Kerana mata lebah dia sentiasa memandang kepada yang baik-baik, bunga yang cantik-cantik, yang lawa-lawa. Hatta sekalipun dia berada di tempat yang tak elok, dia berada di tempat yang kotor, tetap matanya mencari bunga, mencari sesuatu yang cantik, yang indah. Adapun mata lalat, walaupun dia berada di taman yang cantik, yang indah, tetapi matanya tidak nampak bunga. Yang dia nampak ialah tai, yang dia nampak ialah barang kekotoran. Jangan kita sampai keadaan hati kita seperti matanya mata lalat. Walaupun kebaikan sudah ada di depan mata, tetapi kita tak nampak kebaikan itu. Malah yang dicari ialah keburukan dan kejahatan, yakni kemaksiatan yang memburukkan akan diri kita. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian kita tengok di dalam, Allah menyebut di dalam suratul Anbiya, di dalam suratul Anbiya para nabi, surah yang ke-21.
pada ayat yang ke-35 daripada 112 ayat pada juzuk yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim, yang bermaksud kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingatlah, tiap-tiap diri ini akan merasai mati. Tuan-tuan, kita ni bukanlah orang kata apa, kadang-kadang bila kita berubah jadi baik, kita pergi ke masjid dan sebagainya, kadang-kadang ada orang perli kita, kata amboi sekarang ni dah jadi malaikat dah, kan? Ada orang kata sekarang nak jadi ustaz dah dia ni. Nah, dia bukan masalah bila kita jadi baik ni tuan-tuan, bukan masalah kita nak jadi skema ke, lagak alim ke, warak ke, tidak, bukan pasal itu. Tetapi kita kena ingat, sehebat mana pun kita, sejaguh mana pun kita, sepaiko mana pun kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Hebat tara mana pun kita, mati. Paiko mana pun kita, mati. Jahat macam mana kita rasa kita hebat, orang tunduk dengan kita, orang dengar cakap kita, kita boleh blekeh kepala orang. Nah, orang takut dengan kita, takut macam mana pun orang, sampai satu masa nanti malaikat maut datang, siapa yang takut? Kerana kita tetap akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma kita tak tahu maut tu bila. Jadi setiap pagi bila kita bangun, belum datang lagi maut ke atas kita, itu tanda Allah masih lagi membukakan ruang dan peluang kepada kita untuk kembali kepada Dia. Maka bersegeralah bertaubat kepada Allah. Dan kita kena ingat, Allah menguji kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah uji kita, kamu dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai fitnah, yakni cobaan. Di sini Allah nak menyatakan bahawa ujian itu datang dalam bentuk susah dan juga senang. Maknanya susah pun ujian, senang pun ujian. Tapi kadang-kadang kita nampak susah tu je ujian, senang tak ujian. Kita terlepas pandang, susah pun ujian, senang pun ujian. Malah kata ulama', kadang-kadang setengah orang itu dia boleh menghadapi kesusahan, ujian kesusahan dia boleh hadap, tapi ujian kesenangan dia gagal. Sebab tu kita kena berjaga-jaga, berhati-hati. Masa kita susah, kita boleh taat pada perintah Allah. Sebab susah, kita tak boleh nak buat apa. Maka kita jadi tunduk. Susah, kerja tak ada, projek tak jalan, datang masjid, mayang 5 waktu, bagus, alhamdulillah, nampak baik, elok, nampak macam dah berubah banyak dah, jadi soleh. Tiba-tiba bila Allah bukakan ujian kesenangan kepada kita, Allah bagi kita senang, duit dah mula banyak balik, projek dah banyak jalan dan sebagainya, tiba-tiba tak datang, tak lekat dah di masjid rumah Allah. Itu menandakan sebenarnya itu bukan nikmat, tapi itulah bala di dalam kesenangan, iaitulah yang disebut sebagai istidraj. Maka Allah hantarkan kesenangan itu bukan menyebabkan dengan kesenangan itu semakin dekat kita dengan Allah, malah dengan kesenangan itu menyebabkan kita jadi semakin jauh pula dengan Allah. Maka itu sebenarnya bala dan ujian yang tanpa kita sedar. Sebab tu Allah memberi pesan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kamu ingatlah bahawa Allah turunkan ujian susah dan juga senang. Susah pun ujian, senang pun ujian. Maka hati-hati, jangan nampak bila ia senang semata-mata senang. Kadang-kadang dengan senang itu kita jauh dengan Allah. Jadi yang kita nak ialah istiqamah. Susah pun kita istiqamah, senang pun kita tetap istiqamah kepada agama Allah, kepada amalan-amalan ibadah kita. Susah pun kita tetap macam tu, senang pun macam tu juga, tak ada beza. Inilah baru orang yang sebenar-benar istiqamah, selamat akan hatinya daripada fitnah ujian daripada Allah. Dan kita kena ingat, Allah kata wa ilaina turja'un, dan ingatlah wahai manusia, kepada akulah kamu semua akan dikembalikan. Ingat, sehebat mana pun kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat yang lain di dalam surah Al-Baqarah,
Lembu betina surah yang kedua pada ayat yang ke-155 daripada 286 ayat pada juzuk yang kedua, Allah SWT menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqasim minal anwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim, yang bermaksud walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan khauf, yakni makna khauf ialah sedikit perasaan takut. Allah uji kita dengan rasa gundah gulana, rasa takut, takut macam-macam takut. Takut duit tak ada, takut ini, takut kerja tak dapat, takut macam-macam takut. Kita ambil contoh dalam peristiwa hijrah, ya, yang kita baru-baru ni kita sambut ma'al hijrah ni. Kita tengok, bila diperintahkan Allah dan Rasulullah akan para sahabat-sahabat, yakni orang beriman, disuruh hijrah ke Madinah. Malah ada di antara mereka yang terpaksa berhijrah dalam keadaan selai sepinggang. Seperti Suhaib Ar-Rumi, ditahan oleh orang kafir Quraisy, sekat harta dia. Nah, mereka orang kafir Quraisy kata, kalau kamu nak hijrah, kamu hijrahlah, tapi harta kamu tak boleh bawa, kamu kena tinggal. Akhirnya dia hijrah dalam keadaan tak bawa apa. Adakah mereka risau? Adakah mereka takut? Mereka tidak takut kepada harta dunia. Yang mereka takut kalau mereka tidak boleh mentaati perintah Allah, maka tetap mereka terus berhijrah. Yakin kuat, padahal nak hijrah, sahabat nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, bukan dia kenal orang Madinah tu siapa dia, bukan sahabat dia, bukan kawan dia, bukan saudara mara dia. Tak ada lah pula bila Nabi suruh sahabat-sahabat hijrah, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti kat Madinah ada kerja kosong ke? Tak, bukan itu. Memang itu kadang-kadang menjadi kerisauan pada kita dalam soal rezeki, tapi bukan itu menjadi kerisauan yang utama bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kerana dia yakin, selagi mana ada bumi ini, selagi itulah rezeki Allah bergelimpangan di atas muka bumi. Berlambak-lambak rezeki Allah, depan mata, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, penuh dengan rezeki. Tinggal lagi, sebab itulah disebut mencari rezeki, kerana rezeki itu ada, tinggal lagi kita mencarinya. Jadi itu bukan menjadi satu masalah kepada kita sebenarnya. Yang dalam kita hidup di dalam keadaan, kalau ikut sahabat dulu hidup dalam keadaan, orang cakap apa, padang pasir, banyak kekurangan pada waktu tersebut. Tapi kita ni hidup di zaman yang moden, zaman yang penuh dengan teknologi dan macam-macam ada. Jadi apa yang perlu kita nak risaukan? Kalau kita tengok tu orang asli yang duduk dalam hutan pun, kadang-kadang Islam pun tidak ada. Tapi yakin soal rezeki, ada dia makan. Bukannya ada SPM ke apa, kerja apa pun tak ada, dia duduk dalam hutan tu sampai buncit perut, makan saja duduk dalam hutan. Takkan orang asli duduk dalam hutan pun boleh yakin soal rezeki? Kita yang duduk di tengah bandar, yang ada iman, ada Islam dalam diri kita, masih lagi tidak yakin dengan rezeki daripada Allah. Tinggal lagi kita kena ada usaha dan ikhtiar mencarinya. Selebihnya serah pada Allah. Tengok macam apa nama cicak. Cicak ni Allah jadikan makanan dia bersayap. Semua yang dia kena makan ni, makanan dia untuk dia makan, makanan dia tu, mangsa dia tu, yakni yang bersayap, ada kepak. Sedangkan cicak tu sendiri tak bersayap. Jadi kalau ikut logik, cicak nak makan macam mana? Dia tak boleh nak terbang, tapi makanan yang dia nak makan jenis terbang. Kalau ikut logik, cicak awal lagi komplain dah dengan Allah. Allah, saya nak makan macam mana? Saya tak ada sayap, makanan saya pula semua bersayap. Tapi tengok Allah nak jamin rezeki. Walau binatang sekecil itu, setiap kali ada je binatang yang terbang ni akan hinggap, sampainya cicak ngap dia makan. Maknanya ada rezeki untuk dia. Dah kita punya otak banding dengan otak cicak, besar otak kita lagi. Dah takkan kalau cicak boleh yakin, boleh fikir yakin kepada Allah, takkan kita tak boleh nak fikir yakin pada Allah? Teruklah kita. Tu yang cicak buat, dia kata teruk sangat kita. Ada. Jadi gitu. Dan Allah akan uji wal-ju', dan Allah akan uji dengan kelaparan. Sedikit Allah uji rasa lapar, lapar dengan kesusahan, dengan tak ada makan. Sabarlah dengan ujian. Nabi sampai ikat perut, ikat dengan batu 3 hari 3 malam, tidak berasap dapurnya.
tak ada makan kan. Kita baru 3 jam tak makan, pening kepala dah. Wa naqsim minal anwal wal anfus, dan Allah akan uji kita dengan kekurangan harta benda. Sebab tu kita jangan membiasakan diri kita hidup bermewah-mewah. Tiba-tiba bila Allah uji kita dengan susah dari sudut harta benda, kita akan terasa down, jatuh sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dah biasa hidup dengan penuh keselesaan. Tiba-tiba bila hidup tu Allah tarik selesa tu, susah sedikit tak boleh nak hidup dah. Jadi kita hidup ala kadar sudah. Amalkan sifat dengan sifat qanaah. Apa makna sifat qanaah? Merasa cukup dengan apa yang ada. Apa yang kita ada hari ni cukup dah. Kita ada rumah, ada kenderaan. Dalam rumah kita pun lengkap dah perabot. Ada TV, ada sofa, ada katil, ada bilik air. Semua lengkap dah. Kipas ada. Nah, okey dah. Cuma taklah mewah sangat, taklah hebat sangat. Tak apa, bukan kira nak hebat. Kan? Apa guna kalau hebat-hebat tiba-tiba Allah sak? Mudah bagi Allah, kun fayakun. Jadi-jadilah. Kan? Orang yang Allah boleh buat. Orang tu kaya raya tiba-tiba boleh muflis dengan serta-merta. Allah boleh buat. Kan? Jadi kalau tiba-tiba jadi tu, kita tak boleh nak tanggung. Sebab apa? Sebab sudah dilazimi hidup ni dengan penuh kemewahan. Habis bila susah tak boleh nak hidup dah. Tapi orang yang biasa susah, bila dia dapat nikmat, dia syukur sangat dan dia kongsikan nikmat tu. Ada rancangan, dia ambil orang yang di kaki jalan ni lah, gelandangan yang duduk tepi jalan, tak ada kerja apa, ngemis gitu. Dia ambil 2 orang ni, kemudian disuruh 2 orang ni lawan tangan. Dia kata siapa menang akan diberi RM100. Jadi dia lawan tangan, yang kawan satu ni menang, yang satu lagi kalah lah, dia menang. Bila menang, diberi RM100 kepada orang yang menang ni. Tetapi sebabkan dia sama-sama gelandangan, dia faham erti susah, maka kawan yang dapat duit RM100 tadi ni, dia pergi pecahkan duit tu, dia ambil 50, lagi 50 dia bagi kawan dia yang kalah tadi. Apa makna di sini? Inilah orang yang biasa susah, dia akan merasai kesusahan orang lain. Tapi orang yang dah biasa senang, dia tak merasai kesusahan orang lain. Malah bila dia diuji dengan susah, maka habis, dia rasa macam tak boleh nak hidup. Kita yang dia biasa susah, dapat nikmat, dapat rezeki, kita syukur sangat, malah kita kongsi dengan orang lain pula. Kemudian bila kita kembali susah, kita sudah, orang cakap apa, bolehlah nak hidup sebab kita pernah susah. Jadi kita dah terbiasa susah. Sebab tu jangan memanjakan diri dengan penuh kemewahan. Walaupun dengan jalan yang halal, walaupun tu memang jalan halal, tapi jangan didik hati kita dengan sifat fudul, yakni berlebih-lebihan dalam dunia. Bila dunia kita lebih, akhirat kita kurang. Dia memang begitu. Dia tak boleh bertembung dunia dan akhirat sama banyak. Dunia lebih, akhirat kurang. Nak akhirat lebih, dunia kena kurang, berpada-pada dengan dunia. Janganlah berlebih-lebih sangat. Maka sebelum kita tutup majlis kita ni, sebagai akhir kata daripada ujian kita ni, iaitulah seperti mana yang Allah sebut tadi dalam ayat tadi, bila Allah uji kita dengan berbagai-bagai ujian, wa basyiris sabirin, iaitulah Allah kata berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka kunci kepada untuk menghadapi ujian-ujian Allah, kuncinya ialah sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itulah penolong kepada segala perbuatan kita. Gerak kerja kita nak berjaya, kuncinya adalah dengan kesabaran. Maka kata ulama, wasabru ala aujihi, aujuhin. Sabar itu terdiri daripada beberapa bahagian. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wasabrun ala maharimihi, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, wasabrun ala musibati, yakni sabar dalam menghadapi musibah daripada Allah. Maka sabar ni ada 3. Yang pertama tadi, sabar iaitu dalam ta'atillah, ketaatan pada Allah. Bila kita nak mengerjakan ketaatan kita pada Allah, kita akan diuji dengan sifat malas, sifat orang cakap apa, malas nak buat dan sebagainya. Maka kita kena
teguhkan hati kita, tetapkan pendirian kita, paksakan diri kita untuk terus istiqamah walau apa dua keadaan yang terjadi. Maka kita sabar dalam menghadapi kesusahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Allah nak uji kita. Adakah kamu sungguh-sungguh untuk melakukan taat kepada aku? Itu yang pertama. Yang kedua disebut wasabrun ala maharimihi, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kadang-kadang hati kita, nafsu kita teringin nak buat benda-benda yang dilarang Allah, kan? Maka kita tahan dia, sabar, tahan dia. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Adapun orang yang berhijrah itu adalah orang yang menyekat dirinya daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sabar, tahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Kalau kita berjaya, kita akan dapat lihat anugerah daripada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima musibah, ujian-ujian yang kita sebut tadi itulah. Maka apakah makna sabar? Maka banyaklah, ada beberapa pandangan-pandangan ulama. Saya nakalkan beberapa bahagian sahaja. Antaranya kata ulama, makna sabar ialah al-imsaku fid-diq, iaitu menahan dalam kesempitan. Bila kita duduk dalam satu kesempitan, kita bertahan. Bertahan ni maknanya teruskan istiqamah taat pada Allah dalam apa juga keadaan. Yakin tetap pada Allah. Susah macam mana pun yang tertimpa ke atas kita, tetap datangkan keyakinan kita pada Allah. Dia tengok jadi macam sahabat. Allah uji dengan susah. Saidina Bilal diletakkan batu berat di atas badannya. Ada sahabat-sahabat, ada yang disulut, ada sahabat-sahabat yang diseksa teruk oleh kafir Quraisy. Malah dalam perjuangan peperangan jihad yang dilakukan oleh sahabat, macam-macam terjadi, ada yang putus tangan dan sebagainya. Kenapa sahabat tak bising? Kenapa sahabat tak kata, betul ke agama Islam ni benar daripada Allah? Kalau benar daripada Allah, kenapa Allah susah-susahkan kita? Sebab kalau betul agama ni datang daripada Tuhan, Tuhan bagi senang dah lah kalau ikut nak kata logiknya. Tapi tak, Allah sengaja bagi susah. Allah boleh bagi senang sebab ni agama pilihan Allah. Inna dina indallahil Islam. Ini agama yang Allah redha. Tapi Allah bagikan kesusahan malah pada nabinya sendiri, pada nabi kekasih Allah. Allah boleh bagi senang terus pada nabi, tapi Allah buat nabi terpaksa melalui ujian-ujian yang berat. Sahabat-sahabat terpaksa melalui ujian-ujian yang berat. Kerana ujian yang berat itu untuk mengukuhkan keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah. Lagi kuat mereka diuji, makin kuat juga keimanan mereka pada Allah. Sebab tu iman sahabat mantap, hebat. Kerana mereka lulus dalam ujian, mereka berjaya istiqamah menahan diri dalam kesempitan, seperti mana yang ulama sebut tadi, al-imsaku fid-diq. Dan lagi kata Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi, makna sabar itu ialah habsun nafsi anil jazai, iaitu menahan diri kamu daripada keluh dan kesah. Jangan mengeluh kesah. Nak mengeluh ni, nak mengadu pada Allah. Dalam doa-doa kita, ya Allah, hidup aku gini, merayu pada Allah. Kerana yang boleh menyelesaikan masalah Allah, tak ada yang lain boleh menyelesaikan masalah. Jadi jangan kita mengeluh ngesah di dalam Facebook, mengeluh ngesah dalam WhatsApp dan sebagainya. Tak ada apa faedah. Malah itu mendidik diri kita tidak rasa sabar dengan ketentuan daripada Allah. Maka kita takut-takut kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhirnya, dikatakan juga oleh ulama bahawa makna sabar itu ialah habsun nafsi ani sukhti bil qada, yakni menahan diri daripada benci terhadap qada, ketentuan Allah. Bila Allah datangkan ujian pada kita, Allah nak uji tentang keyakinan kita terhadap qada dan qadar Allah. Suatu rukun iman itu ada 6 tuan-tuan. 5 daripadanya biasanya kita lepas. Kita beriman pada Allah, okey. Beriman pada malaikat, okey. Beriman pada kitab, rasul dan sebagainya, semua kita okey. Tapi kadang-kadang setengah daripada kita gagal dengan rukun iman yang ke-6, iaitu percaya kepada qada dan qadar Allah. Bila Allah uji kita dengan yang susah, Allah uji kita dengan nikmat, kita steady aja. Malah kita berasa gembira. Tapi bila Allah uji kita dengan kesusahan, tiba-tiba kita ngomel, kita bising. Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa gini? Allah uji mati anak ke dan sebagainya. Kenapa anak aku gini? Kita meronta. Jadi dikhawatiri kita tak boleh sabar. Maka kata ulama, sabar itu habsun nafsi ani sukhti bil qada, menahan diri daripada kita benci terhadap qada dan ketentuan Allah. Dan lagi katanya ulama, wa habsul lisani
lisani alal qawli sayy, iaitulah menahan lisan dari ucapan yang jelek. Jaga mulut kita, jangan cakap perkataan-perkataan yang menghina Allah, menghina Islam, menghina Nabi, tidak yakin pada Allah. Jaga mulut daripada cakap benda yang tak elok. Wa habsul jawarihi an nahwi latmi wa syakki jaibin wa siyahin wa taswidi wajhin. Dan lagi kata ulama, sabar itu ialah menahan anggota badan daripada memukul, menyobek-nyobeknya bajunya, meraung-raung, mencoreng-coreng wajah ketika marah. Meraung-raung, jadi nak mengamuk dan sebagainya. Itu bukan makna sabar. Makna sabar, kita tahan diri kita daripada nak meronta-ronta. Tahan, sabar, tenangkan diri, mengucap, sebut nama Allah. Senak marah, ambil wudu, kan? Sabarkan diri kita, insya-Allah. Jadi kalau kita boleh bertahan begini, insya-Allah lah ujian yang mendatang kita dapat mengharunginya dengan selamat. Bila kita dapat mengharungi dengan selamat, maka itu tandanya Allah sedang menaikkan makam kita. Lagi kuat ujiannya, maka lagi tinggilah makam yang akan diangkat oleh Allah dari sudut kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para nabi dan rasul, nabi yang 5 rasul ulul azmi yang paling tinggi darjatnya. Kenapa tinggi darjatnya? Kerana tinggi ujiannya. Mana? Maka sebab itulah ulama sebut, lagi tinggi ujian, lagi tinggilah kedudukan darjat makamnya di sisi Allah. Bila tinggi darjat makam di sisi Allah, maka moga-mogalah Allah menempatkan kita di syurga yang tertinggi, syurga yang terbaik, syurga yang bersama dengan para nabi dan para rasul. Maka kita terpaksa mengorbankan diri kita, susah-susah kita di dunia ini untuk mencapai kesenangan nanti di hari akhirat, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan dari sudut pemahaman kita dalam melalui ujian dan kesabaran dalam menghadapi segala mehnah ujian yang kita tertimpa ke atas kita pada saat sekarang ni, dengan COVID-nya, dengan lockdown-nya, dengan pelbagai-bagai lagi lah ujian. Sabarlah, kerana kita kena ingat, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ingatlah Allah dah pesan bahawa setiap kesusahan itu akan diiringi dengan kesenangan. Maknanya susah tak lama. Hari ni mungkin kita susah, esok kita senang. Kerana itulah Allah buat bumi ini bersilih ganti siang dan malam. Kadang-kadang terang, kadang-kadang malam. Maka tak selamanya terang dan tak selamanya gelap. Adanya terang akan datangnya gelap, adanya gelap akan cerah jua satu hari nanti. Jadi insya-Allah segala ujian ini Allah akan angkat ujian ini. Jadi kita kena teruskan bersabar dan terus istiqamah taat kepada perintah Allah. Jagalah hubungan kita dengan Allah. Makin kuat kita diuji, makin kuatlah hubungan kita dengan Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Walau tak banyak sekalipun, sedikit pun jadilah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dipanggil semua hafiz Al-Quran. Sebelum masuk syurga, Allah tanya, kenapa kau baca Quran, jadi hafiz Al-Quran? Dia kata, kerana engkau ya Allah. Allah kata, bohong, engkau menjadi hafiz Al-Quran untuk disanjung oleh manusia. Dia akan dicampak ke dalam neraka.